Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin hari semakin meluas. Daripada telefon pintar, komputer, drone sehingga penggunaan robot telah mengubah landscape kehidupan manusia. Statement kewujudan AI telah memberi 1001 manfaat dan berjaya mengubah manusia juga sering diiringi bersama kemajuan AI. Jadi, adakah pernyataan ini benar? Marilah kita sama-sama membincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada perspektif sains, agama dan sistem kod nilai. Dengan menurut kepada sudut sains dan manusia, AI memainkan peranan yang penting dalam melengkapi kehidupan manusia pada zaman moden ini. Contohnya, kecerdasan buatan telah berperanan untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Kereta tanpa pemandu, autonomous car, merupakan salah satu contoh yang sangat mantap di mana AI membantu dalam mengurangkan kes kemalangan maut yang disebabkan oleh kecuaian atau ketidakstabilan emosi pemandu. Selain itu, AI menyumbang dalam perkembangan dan kemajuan bidang sains perubatan. AI telah mencapai satu tahap yang lebih mahir daripada manusia, di mana ianya memberi sumbangan yang tertinggi dalam memanjangkan hayat pesakit dan meminimumkan kematian manusia. Misalnya, Dr. Parker memerlukan beberapa hari untuk proses pengesahan kanser, namun AI dapat mengesankan dengan serta-merta. Di atas merupakan sebahagian contoh penggunaan teknologi AI telah lama wujud pada hari ini. Walau bagaimanapun, produk AI berkenaan merupakan AI pada tahap paling asas ataupun yang disebut sebagai Artificial Narrow Intelligence, yang terhad hanya melakukan sesuatu tugasan yang mudah dan ringkas. Namun, jika AI ini di luar kawalan, ianya pasti mengejutkan. Adakah pernah dengar Donald Trump berkomunikasi dalam bahasa Melayu? Atau melihat video Barack Obama ditukar rupa paras dari muka orang lain? Itulah contoh keupayaan dalam teknologi AI. Menurut pengasas Tesla dan SpaceX, Elon Musk, bahayanya AI advance adalah lebih dahsyat dari keupayaan senjata nuklear. Hal ini kerana senjata nuklear berpotensi untuk menjejaskan keluasan yang terhad sahaja, tetapi kewujudan AI dapat mengawal keseluruhan dunia kita. Stephen Hawking juga memberi amaran pembangunan kecerdasan buatan akan menyebabkan pengangguran dan menjejas ekonomi global. Sebahagian besar manusia, terutamanya golongan pekerja yang khawatir, telah menimbulkan rasa cemas yang disebabkan oleh AI kerana mereka akan hilang mata pencarian mereka pada masa yang tidak lama lagi. Pembincangan mengenai kecerdasan buatan AI harus dilihat bukan sahaja daripada segi sumbangannya kepada pembangunan teknologi, tetapi juga dari segi etika agama. Dari perspektif agama, penggunaan teknologi AI mesti tertakluk batas dan garis panduan. Sebenarnya, semua agama tidak pernah menolak perkembangan kecerdasan buatan. Ini merupakan fakta yang tidak boleh dinafikan bahawa AI memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia dan teknologi tersebut telah menjadi sebahagian dalam kehidupan kita. Tetapi, kita juga perlu menetapkan had dan batasan semasa menggunakannya kerana segala urusan mesti ada kebaikan dan keburukannya. Dari pandangan agama, mereka merasakan bahawa teknologi kecerdasan buatan ini mempunyai risiko tertentu yang mungkin menjejaskan kehidupan manusia kerana penggantian AI sebagai tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan pengangguran. Selain itu, pihak agama juga menentangkan penggunaan AI dalam bidang ketenteraan atau sebagai robot pembunuh dengan autonomi. Ia akan memberi impak yang besar dan mungkin mengancamkan nyawa serta merosakkan, memusnahkan harta benda manusia.
Justeru, batas dan garis panduan memainkan peranan yang penting dalam mencegah sebarang bahaya kepada manusia daripada penggunaan AI. Seterusnya, saya akan membentangkan perspektif sistem nilai dan etika dalam kecerdasan buatan. Etika robot. Istilah etika robot merujuk kepada moral bagaimana manusia mereka bentuk, membina, menggunakan dan merawat robot. Etika robot bersilang dengan etika AI. Robot ialah mesin fizikal manakala AI boleh menjadikan perisian sahaja. Tidak semua robot berfungsi melalui sistem AI dan bukan semua sistem AI adalah robot. Etika robot mempertimbangkan bagaimana mesin boleh digunakan untuk membahayakan atau memberi manfaat kepada manusia. Kesannya terhadap otonomi individu dan kesannya terhadap keadilan sosial. Seterusnya adalah prinsip etika kecerdasan buatan. Prinsip etika kecerdasan buatan. Prinsip dalam 84 garis panduan etika untuk AI 11 kelompok prinsip ditemui ketelusan, keadilan dan kesaksamaan, bukan kejahatan, tanggungjawab, privasi, kebaikan, kebebasan dan otonomi, amanah, kemampanan, maruah dan perpaduan. Luciano Floridi dan George Kao mencipta rangka kerja etika bagi prinsip AI yang ditetapkan oleh 4 prinsip bioetika, iaitu kebaikan, bukan kebencian, otonomi dan keadilan. Sekali sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan AI ini merupakan satu teknologi yang canggih dan bermanfaat untuk kehidupan. Pembangunan teknologi tersebut harus dibincang dari berbagai aspek sebelum pelaksanaan. Namun, satu perkara yang tidak boleh dipertingkatkan, iaitu kita mesti menetapkan had dan batasan dalam penggunaan AI.